Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang dan kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam kitab induk penyucian jiwa ini, di mana kita masih lagi dalam membicarakan tentang tajuk taubat dan kesempurnaan taubat itu sendiri. Bagaimana untuk menjadikan kesempurnaan terhadap taubat kita ini. Sebelum daripada ni kita dah sebut, taubat ni hukum dia merupakan perkara yang wajib dalam hidup bagi setiap mukmin. Kalau kita tanya kenapa kita kena taubat dalam hidup kita ini, jawabnya kerana hidup kita ini senantiasa ada yang buat salah, ada je kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Bila kita sentiasa ada kesilapan dan kelemahan yang kita lakukan dalam hidup kita ini, maka taubat itu jalan penyucian terhadap yang disebut dengan gambaran kekotoran yang berlaku pada diri seseorang. Lalu kita diajar supaya taubat. Dan dalam hidup kita ini, bila kita bertaubat, kita kembali balik dalam keadaan suci, dalam keadaan kembali bersih pada diri kita ini. Lalu Islam diajar supaya taubat ini sebagaimana kita mandi. Bila kita mandi, kita akan sentiasa bersih daripada kekotoran. Demikian juga dengan yang disebut dengan taubat. Taubat ni dia akan membersihkan daripada yang disebut dengan kekotoran jiwa seseorang. Dalam hidup kita ni ada je benda yang kita buat kotor dalam diri kita. Pandangan kita pandangan kotor, pendengaran kita pendengaran kotor, kadang-kadang langkah kita langkah kotor, ataupun tangan kita bergerak dengan benda yang kotor, bibir kita bercakap dengan benda yang kotor. Lalu Islam diajar macam mana kita nak suruh kita kembali bersih, dalam keadaan bersih. Taubat ini mengembalikan seseorang dalam keadaan kebersihan. Hari ni kita nak sambung tentang kesempurnaan taubat ni lah. Dalam hidup kita ni, bila kita bertaubat, maka dia akan kembali balik dalam keadaan kembali bersih pada seseorang. Bila kita kembali dalam keadaan bersih, maka di waktu tersebut kita akan mendapat kembali keadaan fitrah jalan hidup kita. Hari ini kita nak sambung lagi tentang ada baiknya pula manakala huraian di awal-awal tadi disambung dengan rincian-rincian sekadar mengenai hal-hal yang ada kaitan dengan cara bertaubat. Kalau kita nak perincikan, kita boleh perincikan sedikit demi sedikit lah tentang mengenai taubat ini. Kuat sangat kot sound ni. Kemudian nak sebutnya gambaran pada diri kitanya, diajar supaya kitanya bagaimana cara untuk kita nak rincikan dia. Kita mulai daripada hal pelenyapan jiwa ataupun pembunuhan. Kita mulakan daripada yang tu dahulu, di mana dosa besar orang yang melakukan pembunuhan, seorang yang melakukan yang disebut dengan pelenyapan jiwa ataupun penghancuran nyawa pada seseorang. Manakala terjadi ada pembunuhan tadi dengan sebab adanya kekeliruan yang berlaku. Kadang-kadang bila berlakunya pembunuhan jiwa ini disebabkan yang dinamakan dengan terkeliru dalam pembunuhan tadi, maka bentuk taubatnya ialah menyerahkan diat, membayar diat. Membayar diat ini menjadi satu syarat dalam taubat seseorang, ataupun denda. Istilah diat ni bahasa agama kita, ataupun dalam istilah bahasa kita ni ialah denda, membayar denda. Dan disampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Bayar diat bila berlaku pembunuhan, tapi misalnya tertembak,
Tapi kita bukan sengaja pun. Tapi dosa benda demikian. Bagaimana nak suruh kita nak selesaikan perkara demikian? Bayar diat. Bayar diat. Yang ni kena bayar diat kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Baik denda itu berasal dari ia sendiri ataupun kekeluargaannya. Ataupun keluarganya yang tolong bayar. Tak kira lah. Asal bayar saja diat tadi ataupun denda tadi kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Sama ada isteri dia, anak dia, ataupun ayah dia, mak dia, waktu mana berlakunya keadaan demikian. Dan yang sedemikian ini tentu ada perjanjian yang tertentu sebelum memberinya. Sebelum kita membayar diat tu, tentu ada perjanjian. Maknanya apa dia? Bila kamu bayar sejumlah sekian-sekian jumlahnya, maka terlepaslah yang disebut dengan dosa membunuh tadi. Ini perjanjian lah. Dia panggil untuk kita bayar dengan jumlah tertentu. Dan kemudian baik berasal daripada diri dia sendiri ataupun keluarganya. Yang nak membayar tu siapa? Tak kira lah. Yang disebut dengan keluarga dia ataupun diri dia sendiri yang bayar. Dan yang sedemikian itu ada perjanjian yang diberikan. Adapun apabila pembunuhan itu mewajibkan adanya qisas. Tapi kalaulah pembunuhan itu terlibat dengan qisas. Kemudian atau balas dibunuh kembali. Balas bunuh balik. Berlaku pada saat itu. Maka tentu saja wajib diadakan qisas sebagai yang disebut dengan taubatnya. Dia ada dua lah. Kalau berlakunya pembunuhan itu dalam Islam, sama ada kita bayar diat. Kata keluarga dia sebut bayar diat lah. Bayar denda. Kalau tidak, mati dua-dua orang. Jadi oleh yang demikian, misalnya contoh terlanggar, berlaku aksiden. Yang tu tak sengaja, tapi berlaku kematian dengan pelanggaran tadi. Jadi yang langgar tu kena bayar diat. Kena bayar denda. Kepada siapa? Keluarga yang kematian tadi. Ni kaedah dalam Islam lah. Islam diajar demikian. Cuma tak ada lah dalam negara kita. Tak ada undang-undang ni. Tak ada dalam negara kita. Tapi bolehlah untuk dirangka dan dibuat satu peraturan supaya bila berlaku kemalangan jiwa, kemalangan yang disebut dengan tak sengaja tadi, boleh dibayar denda demikian. Kecuali dia bunuh sengaja. Dia bunuh dengan sengaja. Dia ambil pisau, dia bunuh, kemudian berlakunya qisas. Kaedah dalam pembunuhan ni ada dua cara taubat. Sama ada bayar diat ataupun yang disebut dengan qisas. Qisas ini perlu dibunuh balas kembali. Maka tentu saja wajib diadakan qisas sebagai taubatnya. Itu tanda orang tu bertaubat. Maknanya, siapa yang membunuh orang Islam dengan keadaan sengaja, perlu untuk dibunuh balik dia. Orang tersebut perlu matilah kerana dia telah membunuh dengan sengaja. Dan hal semacam ini, apabila pembunuhan itu kerana adanya unsur kesengajaan dan yang memutuskan ialah hakim, apabila hal itu tidak dimaklumi hukumnya, maka yang menjadi orang yang berhak mengajukan qisas adalah orang yang menjadi walinya. Walinya tersebut. Siapa yang wali kepada kematian yang berlaku mati tadi, maka ataupun ada dua, sama ada hakim ataupun walinya. Wali dia ni mak ayah dia ke, ataupun pasangan hidup dia yang disebut dengan anak-anak dia ke. Dia kata bunuh balas balik. Yang ni keputusan yang dikeluarkan oleh dua orang ni, sama ada hakim ataupun yang disebut dengan walinya. Dan itulah yang menuntut darah orang yang membunuh dengan sengaja tadi, dengan syarat kerana dia membunuh dengan sengaja. Namun demikian ia boleh memaafkan apabila ia menghendaki. Tu hebatnya, dia boleh diampuni dan dia boleh dimaafkan bila dikehendaki oleh keluarganya. Kalau keluarganya dia sebut, saya maafkanlah, saya tak kisahlah, yang mati tu dah matilah, dia sebut yang menghadap depan Allah, tapi saya tak nak pula mati pula seorang yang lain pula. Katanya keluarga dia, minta maaf sajalah. Bila minta maaf, dia minta maaf, taubat sungguh-sungguh, maka itu dianggap taubat dalam Islam. Itu cara Islam diajar demikian. Dengan demikian wali itulah yang menetapkan hukum qisas.
Wali yang menentukan hukuman qisas. Maksudnya, jika ia senang boleh mempunyai, dan jika tidak, balas bunuh itu wajib dilaksanakan oleh hakim. Dilaksanakan balik oleh hakim. Tanggungan orang yang membunuh tadi tidak akan terlepas, melainkan dengan cara yang demikian itu, dan orang itu tidak boleh merahsiakan perbuatannya, sebab hukuman itu wajib terus dilaksanakan. Dia kena laksanakan terus tanggungan yang disebut dengan hukuman bunuh balas tadi. Keadaan ini tidak sama dengan orang apabila ia melakukan perzinaan. Beza pula dosa. Kalau dosa tu dosa zina, tapi kalau dosa yang disebut dengan dosa yang dinamakan dengan bunuh, beza dengan perzinaan. Ataupun minuman keras, ataupun mencuri dan merompak di jalanan, ataupun melakukan apa pun yang ada had, ataupun hukumannya menurut ajaran agama Islam yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Berbezalah. Hukuman bunuh ni, hukuman qisas ini ataupun diat ini berbeza dengan hukuman zina, berbeza pula dengan hukuman merompak, berbeza pula dengan hukuman-hukuman had yang lain. Hukuman hudud yang disebut demikian pada diri kita. Maka sebagai taubatnya itu tidak perlu menunjukkan kemaksiatan itu pada orang lain. Tak perlu. Beza dengan hukuman bunuh. Hukuman bunuh perlu ditunjukkan di hadapan orang ramai. Kemudian ataupun membuka rahsianya sendiri. Tetapi cukuplah apabila ia meminta kepada penguasa negara untuk melaksanakan haknya Allah yang masih dikerjakan ke atas dirinya. Yang wajib dikerjakan ke atas dirinya. Dia boleh minta dengan hakim. Tuan hakim, saya berzina, cukup syarat semua, dia boleh minta dengan hakim, tolong rejam saya sampai mati, misal contohnya. Ataupun dia boleh minta dengan Tuan hakim, tolong potong tangan saya kerana saya memang mencuri dengan cukup syarat, saya sengaja melakukan demikian. Itu beza dengan yang namakan dengan hukuman qisas sebentar tadi. Secara ringkasnya, orang yang tersebut haruslah menutup dirinya dengan tutup yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala itu sendiri. Sepatutnya demikianlah kitanya. Kalau buat dosa-dosa tadi, tutup diri kita kerana Allah benarkan lagi. Seseorang yang melanggar larangan Allah Ta'ala itu wajib menegakkan had serta ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Had ini ataupun hudud ini bukannya satu yang kita faham merupakan satu perkara yang kejam, tidak. Itu pandangan barat, tapi dia merupakan satu jalan taubat yang diajar dalam Islam. Islam diajar macam mana nak taubat. Taubat dalam hidup kita ni untuk kita kembali bersih daripada dosa. Lalu Allah ajar orang yang mencuri, dia kena potong tangan. Orang yang berzina, dia kena rejam sampai mati. Kenapa jadi demikian? Ini satu jalan taubat yang diberi oleh Allah kepada mereka yang melakukan dosa-dosa tadi, untuk dia dalam keadaan kembali pada Allah dalam keadaan bersih. Jangan kita kata, ni hukuman kejam, ni hukuman tak bertamadun. Jangan kita sebut demikian. Tetapi kita sebagai seorang mukmin ni kena sami'na wa ata'na. Kena kami dengar dan kami taat. Sekalipun mengenai dirinya sendiri. Sekalipun hukuman itu kena pada diri sendiri. Pada diri orang yang berzina. Pada diri orang yang merompak. Diri dia sendiri. Dia kena terima. Itulah jalan taubat yang kita kena faham. Dalam Islam ni, jalan taubat ni bukan hanya sekadar kita angkat tangan sebegitu saja, tidak. Tapi jalan taubat ni, kalau kita tengok atas dosa yang dilakukan. Kalau dosa membunuh, jalan taubat dia mesti bayar diat ataupun qisas. Atau cara demikian dalam Islam. Orang yang berzina, jalan taubat dia sebat sebanyak 100 kali sebat. Bagi yang belum kahwin lagi, yang dah berkahwin, hendaklah rejam sampai mati. Itu jalan taubat yang Allah jadikan dalam kehidupan kita. Sebab orang kita ni
dia nampak taubat ni angkat tangan minta ampun begitu je pada diri mereka tersebut. Tak, dalam Islam nak suruh jadi sempurnanya taubat kita, tengok atas dosa. Pandang atas dosa. Dosa yang dilakukan dalam hidup seseorang tu, dosa apa dia? Dosa yang dia buat itu, dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berbagai macam kegiatan dan semangat yang tinggi, memperolehi pengampunan yang semata-mata mempunyai hak-hak yang menyerupai hak-haknya Allah Ta'ala yang wajib dipenuhi itu, sebenarnya adalah mendekati keadaan orang-orang yang bertaubat serta yang menyesali atas segala kesalahan yang dilakukan. Manakala perkara itu telah ditujukan kepada hakim, kemudian ditetapkanlah ketentuan hukuman kepada orang yang wajib dikisas tadi sesuai dengan keadaan yang terjadi, maka taubat orang tersebut adalah dengan dianggap benar serta diterima di sisi Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan kepada sebuah hadis mengenai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi perkara yang diutarakan oleh seorang yang telah melakukan perzinaan dan namanya Ma'is bin Malik. Ini hadisnya ialah berikut. Diriwayatkan bahawa Ma'is bin Malik mendatangi Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, ini peristiwa yang berlaku zaman Rasulullah SAW. Bila ada seorang yang berzina di zaman Rasulullah, dia datang, dia berjumpa dengan Rasulullah, dia sebut pada Rasulullah. Ma'is ni sendiri, dia sebut apa dia? Dia sebut, sesungguhnya saya telah menganiaya diri saya sendiri, melakukan dosa pada diri saya sendiri, dan saya telah berzina, dan saya betul-betul hendak mohon kepada kamu ya Rasulullah agar kamu membuat diriku bersih, kembali bersih daripada dosa. Ma'is bin Malik ini disebut pada Rasulullah, dia kata, saya telah melakukan dosa pada diri saya sendiri, saya berzina, saya nak suruh saya bersih kembali ya Rasulullah, dalam keadaan sebersih-bersihnya. Lalu Rasulullah SAW menolak permintaan orang itu. Pada keesokan hari, orang tersebut mendatangi lagi Rasulullah SAW. Ma'is ni datang lagi kepada Rasulullah. Setelah bertemu, lalu dia berkata, sesungguhnya saya ini telah melakukan zina ya Rasulullah. Rasulullah SAW sekali lagi menolak permintaan orang tadi. Selanjutnya ketika tiba hari yang ketiga, Ma'is bin Malik ini datang lagi berjumpa dengan Rasulullah. Lalu disebut lagi ada Rasulullah. Orang itu diperintahkan untuk datang lagi. Kemudian digalikan untuknya sebuah lubang. Terus diperintahkan masuk di dalamnya, lalu direjam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu direjam dia sampai mati dah. Maksudnya direjam. Dia nak suruh dia bersih betul-betul, sampai demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyaksikan peristiwa itu lalu berlainan pendapat dan menjadi dua bahagian. Ada yang mengatakan betul-betul biasa orang yang direjam tadi dan banyak kesalahan yang dilakukan telah meliputi seluruh tubuh badannya. Betul binasa orang yang direjam tadi dan banyak kesalahan yang dilakukan telah meliputi seluruh tubuh badannya. Ada pula orang yang berkata tidak ada suatu taubat pun yang lebih besar, yang lebih benar, yakni dapat diterima di sisi Allah Ta'ala melebihi taubat seorang itu. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah kata, orang itu telah melaksanakan taubatnya. Andai kata taubatnya itu dibahagi kepada satu umat, nescaya dapat menebus dan dapat meratakan keampunan Allah kepada umat tadi. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cerita tentang mengenai peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bila Ma'is bin Malik ini dia nak taubat pada Allah. Sampai 3 kali dia datang jumpa dengan Rasulullah. Mula-mula Rasulullah tak terima. Yang kedua Rasulullah tak terima. Kali yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar tu, dia mengaku juga dia berzina. Kali yang ketiga, lalu Rasulullah suruh gali lubang, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh rejam sampai mati. Kemudian bila berlaku demikian, ada dua pandangan. Dua pandangan sahabat-sahabat. Dikatanya pandangan yang pertama sebut, yang mengatakan betul-betul binasa orang yang direjam tadi.
Dan banyak kesalahan yang dilakukan telah meliputi seluruh tubuh badan dia. Sebab tu Rasulullah rejam dia tersebut. Orang tersebut hancur lebur lah. Dia, kerana dianya semata-mata nak suruh tubuh badan dia ni bersih dalam keadaan sedemikian rupa. Ada pula yang berkata tidak ada satu taubat pun yang lebih benar, yakni dapat diterima oleh Allah yang melebihi taubat orang ini. Taubat orang ni lah taubat yang paling terbaik di kalangan taubat-taubat, di kalangan orang yang bertaubat pada Allah. Taubat siapa? Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Walaupun dia berzina, tapi dia berzina, tapi dia minta dengan Rasulullah supaya dia rejam untuk bersihkan diri dia. Ini tanda dia bertaubat pada Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut taubat dia tadi, seandainya taubat itu dibahagi pada semua satu umat, satu kelompok manusia yang melakukan dosa, nescaya taubat tadi dapat meluaskan dan dapat merata keampunan Allah kepada umat tadi. Kerana dia seorang menyebabkan seluruh umat itu diampunkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ada hadis yang menceritakan seorang perempuan daripada keluarga Ghamid. Lalu ia digelari dengan nama Ghamadiyah yang datang pada Rasulullah. Dan ceritanya adalah sebagaimana di bawah ini. Berlaku juga di zaman Rasulullah. Seorang perempuan Ghamadiyah. Ghamadiyah ini dia datang bertaubat. Cara dia nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku seorang perempuan daripada Ghamid, dia sebut, yakni Ghamadiyah. Datang ada seorang perempuan daripada Ghamid, yakni Ghamadiyah, datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini telah berbuat zina. Dia mengaku dia telah berzina. Kemudian dia sebut, maka hendaklah Tuhan membersihkan diriku daripada dosa itu. Dia sebut ada Rasulullah, Rasulullah, kamu kena bersihkan dosa saya ini, dosa melakukan zina. Sebab orang yang melakukan dosa ni, dia dibayangi dengan ketakutan sepanjang masa. Itu dia akan jadi demikian. Siapa-siapa yang berbuat dosa, Allah akan jadikan dosa itu menakutkan diri dia, menjadikan igawan yang menakutkan sepanjang hidup dia. Lalu macam mana dia nak suruh diri dia ni boleh selamat daripada igawan ataupun bayang-bayang dosa ni, kalau dia ada iman lah dalam tubuh badan dia. Kecuali dia tak ada iman. Kalau orang yang tak ada iman, dia tidak akan dibayangi dengan rasa ketakutan itu. Orang yang tak ada iman. Tapi kalau orang yang ada iman, kembali balik iman dia. Setelah mana dia melakukan dosa tu, balik semula iman dia. Dia sedar. Dia rasa insaf. Dia takut sungguh. Takut ni. Dia akan berlaku demikian. Lalu dia sebut, ya Rasulullah, hendaklah Tuhan membersihkan diriku daripada dosa itu. Beliau menolak permintaannya. Kemudian pada esok harinya, perempuan itu datang kembali dan berkata, wahai Rasulullah, mengapa kamu menolak permintaanku ini? Dia tolak. Kenapa kamu tolak permintaanku ini? Kemudian, barangkali kamu berkehendak melakukan sesuatu dalam menolak permintaanku ini. Sebagaimana anda dahulu pernah menolak permintaan Ma'is. Demi Allah, sesungguhnya aku ini sekarang dalam keadaan hamil. Dia sebut demikian. Ya Rasulullah, aku sekarang ni mengandung. Tak tahulah, dia tak sebut dia mengandung anak zina ke, dia mengandung yang disebut dengan anak dia sendiri. Tak tahu. Tapi dia sebut dia mengandung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bersabda pada dia kembali, kalau demikian, sekarang ini pergilah dahulu pulang ke rumah kamu sehingga kamu melahirkan. Sehingga kamu melahir. Lepas pada kamu lahir, nanti kamu datang balik dah. Senang ceritanya. Perempuan Ghamadiyah ini sendiri. Ghamadiyah ni, setelah perempuan itu melahirkan anaknya, lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Dia datang balik jumpa dengan Rasulullah. Dengan membawa anaknya itu dengan diselimuti carik kain, diselimuti dengan carik kain anak tadi. Selanjutnya dia berkata, ini aku telah melahirkan anakku itu. Dia sebut, ya Rasulullah, aku telah melahirkan anak ni. Rasulullah kemudian bersabda, pergilah dulu kembali pada rumah. Lalu susuilah anak itu sehingga anak itu kamu sampailah dia menjadi cerdik. Dah jadi cerdik dah. Anak itu engkau sapihkan dia.
yakni engkau pisahkan daripada susuan. Kamu menyusu sampai kamu tak menyusu lagi dia. Kamu pisahkan daripada susuan. Setelah perempuan itu menyapih ataupun berhentikan penyusuan anaknya itu, lalu ia kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi lagi dengan membawa anaknya, sedangkan di tangannya ada sekeping roti, makanan anaknya itu. Kemudian dia berkata, wahai Nabi Allah, kini anakku sudah aku sapihkan dia. Aku telah berhenti menyusukan dia. Dan ia juga sudah makan makanan. Artinya tidak memerlukan lagi air susu lagi. Anak aku ni, dia tak perlu lagi susu aku. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan anak itu kepada seorang lelaki dari golongan kaum muslimin. Selanjutnya, ia memberi perintah agar perempuan itu mendekatkan lubang yang sudah digali untuknya sampai ke atas dadanya. Digali itu sampai di dada dia. Kemudian seterusnya Rasulullah menyuruh orang ramai agar merejamkan perempuan tadi. Tiba-tiba Khalid Walid menghadapi perempuan itu dengan sebuah batu yang cukup besar. Khalid Al-Walid datang dengan batu yang besar, lalu lemparkan ke arah kepalanya sehingga bercucuranlah darah di wajah perempuan tadi. Terus Khalid memaki-makinya. Khalid Al-Walid ni maki, sambil maki perempuan tadi. Hal itu didengari sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudiannya Rasulullah bersabda, bila Khalid Al-Walid itu baling batu, kemudian pecah kepala perempuan itu, berlumuran darah jatuh. Lepas itu badan melumuran darah ni keluar daripada kepala perempuan ini. Kemudian di waktu itu dia memaki perempuan tadi. Lalu Rasulullah mendengar, Rasulullah bersabda, nanti dulu hai Khalid, demi Allah yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya, perempuan itu telah bertaubat dengan sungguh-sungguhnya. Perempuan itu telah bertaubat dengan sungguh-sungguhnya. Dan andai kata cara taubatnya itu dilakukan oleh seorang pemungut pajak liar, pemungut hutang liar ini, pasti orang itu diberi pengampunan oleh Allah. Sesudah meninggal dunia, perempuan tadi telah disolatkan jenazahnya dan terus dimakamkan jenazahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan peristiwa ini yang terjadi. Ini nak ceritanya perempuan Ghamadiyah ini yang telah melakukan taubat dengan cara yang sebenar-benarnya taubat. Kemudian kini, bagaimana yang mengihal qisas dan juga menuduh berzina kepada orang lain yang sebenarnya tidak melakukan itu pula. Dosa orang yang wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang menuduh orang perempuan yang baik, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi. Dosa juga ni. Orang yang menuduh orang yang tak berdosa, tiba-tiba kamu tuduh dia berdosa, dia melakukan zina. Ni dosa bagi yang menuduh. Penuduh ni hendaklah dia kenakan, jikalau dapat hukuman qisas itu dicabut. Demikian pula menuduh berzina, maka caranya ialah lebih dahulu meminta hadnya, meminta halalnya. Siapa yang pernah menuduh orang perempuan dia dalam keadaan bersih, kemudian tiba-tiba kamu tuduh dia perempuan zina, kamu kena minta halal daripada dia. Itu cara untuk bertaubat pada Allah. Ataupun diizinkan hukuman kedua perkara tadi. Kedua perkara itu yang diminta, tentu saja orang yang berhak untuk memberi pengampunan, dia kena minta balik dengan perempuan tadi. Maafkanlah saya kalau saya telah menuduh awak berzina, padahal awak tak berzina. Tiba-tiba saya tuduh, saya tak ada saksi pun. Orang ni dia kena sebat sebanyak 80 kali sebat dalam hukuman Islam lah. Kemudian untuk qisas ialah orang yang menjadi keluarganya, dan untuk tuduhan berzina ialah orang yang dilempari tuduhan tersebut. Demikian itulah cara bertaubat dan 2 macam perkara tadi. Cara Islam diajar supaya
Kitanya diajar supaya sama ada pilihan untuk yang menuduh itu minta halal ataupun yang dia kena sebat sebanyak 80 kali sebat. Ni di antara dosa-dosa lah yang dilakukan. Selanjutnya, apabila kezaliman itu berkaitan dengan harta yang bukan miliknya sendiri. Ini dosa lain pula, dosa harta yang bukan milik dia. Seperti yang diperolehi daripada ghasas itu rampasan, yakni mengambil hak orang tanpa izinnya. Dia ambil tanah orang dengan keadaan tanpa izin, ataupun didapatkan daripada pengkhianatan ataupun penipuan dalam bermuamalah dengan bentuk pemalsuan, seperti benda yang buruk lalu dikatakan baik, ataupun barang yang tidak laku dikatakan laris penjualannya dengan maksud agar dibeli dengan barang tu barang tak elok, tapi dia tipu. Katakanlah dia nak jual kereta tu rosak, kereta tu ada masalah enjin dan sebagainya, tapi dia kata dia nak jual harga 100,000 misal contohnya. Tapi kalau ditolak sepatutnya tak sampai 100,000, tapi dia jual dengan kadar yang disebut dengan apa dia? Dengan kadar 100,000. Dia tipu orang tu beli. Orang beli dengan 100,000. Kemudian guna sekejap rosak kereta tersebut. Ni pemalsuan dipanggil demikian. Kemudian dia ambil duit 100,000 tu, sepatutnya harga 70,000 je, 30,000 dia telah untung. Misal contohnya. Ataupun menutup-nutup aib ataupun cela barangnya, yakni tidak suka menunjukkan mana yang sebenarnya rosak. Dia tutup, dia tak tunjuk mana yang sebenarnya rosak pada kenderaan itu ataupun pada barang yang dijual itu. Kemudian diperjualbelikan. Juga seperti mengurangi upah pekerjanya ataupun tidak memberikan upahnya. Siapa-siapa yang dia suruh orang buat kerja, tiba-tiba tak bayar gaji orang tersebut. Dia suruh orang tu buat kerja, kemudian dia ambil duit tersebut, digunakan untuk diri dia. Ni majikan-majikan yang tidak membayar gaji kepada staf-staf dia yang telah bekerja untuk diri dia, untuk syarikatnya. Di waktu mana dia telah mengambil dengan cara demikian, maka semuanya itu wajiblah diteliti benar-benar jumlahnya sehingga dianggap sudah terlunasi semuanya itu sendiri. Sehingga terlunas semua itu. Dia kena perhati betul-betul berapa sebenarnya gaji yang sepatutnya dibayar kepada staf dia ini. Kemudian mesti dibayar. Kalau dia tak bayar, maka dia akan menanggung perkara demikian. Ia dilakukan secara batas baliknya, baiknya, bahkan sebaik-baik sejak permulaan adanya. Mengapa dilakukan sejak balignya tadi? Tentu saja sebab apa yang diwajibkan atas harta seorang anak itu wajib mengeluarkan ataupun menzakati adalah sejak ia menjadi anak yang sudah baligh, ataupun mak ayah yang tak bagi nafkah kepada anak-anak dia. Ni pun sama. Sampai anak itu menjadi baligh, dan jikalau wali atau yang diberserahi melakukan kelalaian ataupun kecurangan ataupun melengah-lengahkan ataupun yang disebut dengan melengah-lengahkan kemudian dalam melakukannya, jadi manakala hal yang demikian itu tidak dilaksanakan, maka wali ataupun yang diserahi harta itu termasuk golongan orang yang zalim serta menganiayai, pasti akan dituntut di hadapan Allah nanti. Allahu Akbar. Ni ingat betul-betul ni. Siapa yang menjadi wali, menjadi ayah, menjadi majikan, menjadi ketua, tiba-tiba dia tak tunai hak-hak ini sendiri, maka dia akan tuntut di akhirat nanti. Baik di dunia apabila diketahui penguasa negeri, ataupun di akhirat apabila telah ditemukan kelengahannya sewaktu mana di alam dunia. Ingatlah selalu bahawasanya harta itu sama saja kewajipan mengeluarkannya. Harta ni kewajipan perlu untuk ditunaikan. Lebih-lebih lagi dah suami yang tak menafkahi isteri. Tanggungjawab ni. Kemudian di akhirat nanti dia akan dipertanggungjawab. Ni dosa. Siapa yang tak bagi, ataupun ayah yang tak bagi pada anak-anak dia, tak bagi dengan cara yang adil, yang sepatutnya dapat pada anak dia tadi, start daripada akil baligh
sampailah sampai anak dia menjadi besar dan dewasa. Ingatlah selalu bahawasanya harta itu sama saja kewajipan mengeluarkannya, dan semua pula hak bagi yang wajib diberi apabila pemilikan itu masih kanak-kanak ataupun sudah balik. Apakah yang dihuraikan dalam harta ini adalah menurut mazhab Imam Syafi'i. Seseorang yang melarikan kewajipan agama wajiblah memperbincangkan, memperhitungkan kelalaiannya serta kelengahannya, dan dirinya sendiri perlu dihisap mengenai masalah biji-bijian dan benda-benda lain yang wajib ditunaikan zakatnya, iaitu sejak hari permulaan hidupnya hingga hari melakukan taubat. Ini penting untuk dilaksanakan sebelum ia sendiri akan dihisap ataupun diperhitungkan amalannya pada hari kiamat nanti. Termasuk tokek-tokek kelapa sawit, termasuk tokek-tokek kebun durian, termasuk tokek-tokek kebun getah, semua sekali perlu memperhitungkan supaya dia kena tahu hak zakat dalam hak-hak yang perlu ditunaikan di kalangan mereka tadi. Hendaklah ia membuat rincian sendiri pada dirinya sebelum dirinya dirincikan serta diteliti di hari akhirat nanti. Sebabnya ialah barang siapa yang tidak suka membuat hisap ataupun perhitungan pada dirinya di kala mana di dunia ini, maka lama kelamaan akan lamalah sewaktu mana dia dihisap di hari alam akhirat nanti. Ini insya-Allah kita berhenti setakat ni. Kita akan sambung pada perbincangan yang akan datang nanti dalam membicarakan tentang tajuk taubat ini pada minggu yang akan datang nanti. Sekadar pada kali ini kita memahami tajuk ini sendiri supaya kita sentiasa dalam keadaan bertaubat dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah jadikan jalan kita untuk kita dalam bab harta ni, cara taubat ialah keluarkan zakat. Cara taubat ialah sedekah. Ini di antara cara taubat dalam Islam. Cara taubat untuk harta benda. Harta benda yang kita ada ni banyakkan infak, sedekah. Bila kita sedekah, dia terampun dosa-dosa kesilapan kita terhadap harta benda kita ini sendiri. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkati amalan kita ini. Tuan-tuan bolehlah membantu sama yang disebut dengan Media An-Nabawi ni, ada nombor akaun yang ada. Kemudian bangunan SADC ini sendiri sama juga kita memerlukan lagi sumbangan untuk kita nak membayar terhadap bangunan ini sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati dan Allah rahmati setiap amalan yang kita lakukan ini. Sahabat-sahabat yang nak mewakafkan harta dia, bolehlah berhubung di talian yang ada tu untuk kita nak beli lagi bangunan, nak bayar terhadap bangunan ini sebanyak lebih kurang 900,000 lagi yang kita perlukan untuk pembiayaan terhadap bangunan ini sendiri. Kalau tuan-tuan ada 900,000, selesailah masalah kali ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkati kita semua. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.